Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi ini saya ingin membuat sedikit perkongsian tentang perkara yang biasa kita lakukan, iaitu tentang komunikasi. Kita manusia tidak boleh tidak berkomunikasi, malah dalam keadaan diam pun dianggap berkomunikasi. Kita ada berjumpa kawan-kawan, bila dia tidak mengeluarkan sepatah perkataan selain diam atau melihat handsetnya, dia juga berkomunikasi. Setidak-tidaknya tidak berminat untuk berkomunikasi dengan kita. Jadi saya tentang perbualan harian kita sudah tentu diasaskan oleh apa yang kita mahu, iaitu saya katakan bagaimana sudahnya. Asasnya apa yang kita mahu adalah kita ingin berkongsi maklumat dan berkongsi kegembiraan. Jadi setiap perkataan, reaksi dia memberi asas atau memberi maksud perkongsian kegembiraan itu atau maklumat itu. Soalnya yang pentingnya adalah apakah maklum balasnya, sama ada kegembiraan itu dapat dirasakan oleh orang itu atau maklumat itu dapat diterima seperti yang kita rancang. Namun demikian, perkongsian atau perbualan sudah tentulah diasaskan oleh beberapa andaian, menyebabkan dia sangat berkesan dan ia berlaku dengan sewajarnya. Pertama, wayang minda ataupun pemikiran kita adalah yang terbaik. Tidak ada siapa yang berkongsi pandangan tentang yang terburuknya, dia akan memberi pandangan yang terbaiknya. Jadi jangan sesekali kita cuba menafikan pandangannya atau memperkecilkan pandangannya, sebab itulah yang terbaik. Dan pada masa yang sama, bila kita asyik ingin berkongsi pandangan terbaik kita jangan sesekali lupa pandangan baik orang lain juga. Maksudnya kita kena mendengar apakah buah fikirannya dan seterusnya, memberi ruang bagaimana dia meluahkan perasaannya atau pemikirannya. Jangan sampai dia tak sepatah pun berkata selain daripada kita. Seterusnya, bila asyik merasakan pandangan kita yang terbaik, jangan sesekali kita merasa kekesalan dengan pandangan orang atau mengatakan pandangan orang tidak bijak dan sebagainya, sebab pandangan orang juga adalah yang terbaik. Tuan-tuan dan puan sekalian, keduanya kita mestilah sentiasa menghormati pandangan orang, sebab pandangan itu adalah yang terbaik, maka kita mesti menghargai pandangan. Kita pun dihargai, didengarkan apa kita kata kerana mereka menghormati pandangan kita. Dia adalah semata-mata disebabkan repo, hubungan baik, meraihkan pandangan kita. Tapi kita jangan lupa, pandangan kita bukan realiti, dia tetap ciptaan, belum tentu betul. Yang realiti hanyalah kehendak Tuhan. Jadi dalam kerancakan kita memberi pandangan dan kerancakan kita minta dihormati pandangan kita jangan lupa pandangan orang juga. Dan seterusnya, bila kita sibuk dengan mengatakan wayang minda kita betul atau pandangan kita betul, kita jangan sesekali bersikap berjudis ataupun buruk sangka dengan pandangan orang, sebab pandangan kita pun tidak berlaku begitu. Jadi kita mesti meraihkan pandangan orang juga. Seterusnya, setiap tindakan atau pandangan seorang memberi maksud atau tersirat niat yang baik. Tidak ada orang yang melakukan, bercakap untuk tujuan maksud yang terburuk. Mesti baik untuk dirinya sekurang-kurangnya, bukan untuk kita. Jadi kita selalu
akan meraihkan pandangannya, walaupun pandangannya, tindakannya tidak baik kepada kita. Jadi perkongsian itu bagaimana pandangan kita, perbualan kita, buah pikiran kita diraihkan, ia tetap disebabkan oleh repo. Bagaimana menjaga hubungan baik dengan kita. Maka kita jangan sesekali lupa bahawa orang lain pun ada niat yang baik, dan sewajarnya kita memberi ruang untuk mereka berkongsi niat dan baik itu. Jangan asyik kita saja yang bercakap tanpa mempedulikan niat baik orang. Jadi apakah kesimpulannya perbualan dan perkongsian kita selama ini? Tuan-tuan dan puan sekalian, saya hanya memberi pandangan. Ini pun bukan realiti, tetap andaian dan ciptaan. Tuan-tuan dan puan sekalian, perbualan, perkongsian tetap menjurus kepada maksud apa yang kita mahu, iaitu berkongsi kegembiraan, berkongsi maklumat. Tetapi apa sudahnya jika ia tidak menggembirakan orang lain, itu maksudnya, dan maklumat itu tidak sampai kepada orang yang kita inginkan sampaikan itu. Keduanya, setiap perkongsian maklumat dan kegembiraan mestilah diasaskan oleh apa yang kita suka, kita mahu dan kita percaya. Tuan-tuan, apa sudahnya jika ia bukan sesuatu yang disukai orang itu ataupun tidak dipercayai? Jadi akhirnya bagaimanakah memastikan perbualan kita itu sampai maksud kita? Tidak ada cara lain, kita juga mesti menghormati pandangannya, kita mesti menghargai buah fikirannya, dan kita mesti meraihkan niat baiknya. Bagaimana? Kita mestilah bersama membenarkan dia berkongsi apa yang ada dalam benak fikirannya, kita mengalu-alukan tindakannya, dan kita meraihkan niat baiknya. Jika tidak, apa yang kita mahu dari perbualan itu, dia menjadilah sebelah pihak saja. Sekian, mudah-mudahan ia mendapat manfaat kepada tuan-tuan. Sempena hari ujung minggu ini, kepada yang akan melangsungkan perkahwinannya besok, saya ucapkan selamat pengantin baru. Sekian, terima kasih.